Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi murid-murid. Hari ini kita akan berimbas kembali terlebih dahulu sebelum kita memulakan kepada topik yang sama tetapi subtopik yang berlainan. Okey, sebelum ini kita telah mempelajari mengenai fasa yang keempat, iaitu fasa pengujian atur cara dan penyahpepijatan ralat. Okey, pada hari ini kita akan belajar fasa yang terakhir, iaitu fasa yang kelima, yang merupakan fasa dokumentasi. Jadi sebelum tu cikgu akan terangkan mengenai objektif pembelajaran, di mana di akhir pembelajaran nanti diharapkan kamu semua dapat mempelajari 1.1.1 iaitu fasa yang kelima menggunakan konsep pemikiran komputasional dalam fasa pembangunan atur cara bagi membangunkan atur cara aritmetik, iaitu dokumentasi. Yang kedua adalah 1.1.2 membuat pelaporan penggunaan teknik pemikiran komputasional bagi setiap fasa pembangunan atur cara. Jadi, cikgu akan terangkan kamu satu persatu mengenai bagaimana kita menggunakan konsep pemikiran komputasional dalam fasa terakhir ini, iaitu fasa dokumentasi. Okey, dalam fasa dokumentasi ini, pengatur cara akan menyediakan dokumentasi dalaman dan juga dokumentasi luaran. Okey, seperti yang kamu lihat ini, cikgu tunjukkan pada kamu semua mengenai definisi dan tujuan dokumentasi dalaman dan luaran disediakan. Okey, maksud dokumentasi dalaman ni adalah dokumen di mana dijadikan rujukan oleh pengatur cara baharu dalam sesebuah organisasi. Okey, definisi untuk dokumentasi luaran pula, dokumen yang akan digunakan oleh pengguna akhir sesuatu atur cara. Ini terbahagi kepada dokumen pustaka dan juga panduan pengguna. Okey, nanti cikgu akan tunjukkan kepada kamu bagaimanakah kedua-dua dokumentasi itu terjadi. Okey. Tujuan dokumentasi dalaman adalah, yang pertama adalah membantu pengatur cara baharu untuk memahami atur cara yang telah dibangunkan. Okey, maksudnya dengan adanya dokumentasi dalaman ini, ianya boleh membantu orang yang membuat sesuatu produk ataupun membangunkan produk memahami atur cara yang dibangunkan. Yang kedua adalah memudahkan penyelenggaraan sesuatu aplikasi ataupun atur cara. Itu untuk dokumentasi dalaman, di mana dokumentasi dalaman ini merupakan dokumen yang dijadikan rujukan. Okey, awak kena ingatlah dokumentasi dalaman ni adalah dokumen yang dijadikan sebagai rujukan. Kalau dokumentasi luaran ni dokumen yang digunakan oleh pengguna akhir dan ianya terbahagi kepada dua, iaitu dokumen pustaka dan juga panduan pengguna. Okey, tujuan untuk dokumentasi luaran adalah, yang pertama, dokumen pustaka ini memberikan maklumat mengenai perisian, perkakasan, algoritma atur cara dan kod arahan atur cara kepada pengguna akhir. Okey, perisian ni tidak kisahlah awak menggunakan perisian apa. Sebagai contohnya menggunakan Scratch, Python, Java dan sebagainya. Okey, perkakasan ni awak guna apa? Guna komputer ke? Guna benda-benda elektronik lah. Kalau algoritma atur cara ni, awak menggunakan algoritma ni, awak dah faham, dah tahu algoritma ini terbahagi kepada dua, iaitu carta alih dan juga pseudocode. Okey, dan juga kod arahan atur cara. Okey, yang kedua adalah panduan pengguna ini memberikan maklumat kepada pengguna akhir tentang pemasangan dan juga cara pelaksanaan atur cara yang telah dibangunkan. Okey, maksudnya panduan pengguna ni merupakan panduan untuk pengguna akhir tersebut dalam pemasangan ataupun cara pelaksanaan. Okey, itu untuk perbezaan antara dokumentasi dalaman dan juga dokumentasi luaran.
Okey, cikgu ke slide seterusnya, iaitu dalam fasa dokumentasi terdapat 4 teknik yang digunakan. Yang pertama adalah teknik leraian, yang kedua teknik pengecaman corak, yang ketiga teknik peniskalaan, dan yang keempat teknik pengitlakan. Nanti kita akan belajar satu persatu mengenai teknik-teknik tersebut. Okey, sebelum ni kamu telah mempelajari konsep apakah itu teknik leraian, teknik pengecaman corak dan sebagainya. Tapi untuk fasa dokumentasi dia ada dia ada maksudnya tersendirilah di sebalik teknik-teknik tersebut. Okey, nanti cikgu akan terangkan satu persatu. Okey, yang pertama kita lihat terlebih dahulu mengenai teknik leraian. Okey, teknik leraian ni, kenapa buat teknik leraian dalam fasa ini adalah untuk teknik leraian ni adalah untuk memastikan dokumentasi atau cara lengkap. Maka langkah pertama harus diambil adalah dengan meleraikan dokumentasi yang perlu disediakan kepada jenis dan juga bahagian yang kecil. Okey, ini seperti sedia maklum, kamu telah mempelajari di mana teknik leraian ini adalah pemecahan daripada masalah besar. Kita leraikan ke bahagian-bahagian kecil. Okey, seperti yang kamu lihat, ini merupakan masalah besar, iaitu kamu nak menyediakan dokumentasi. Maka kamu perlu pecahkan kepada bahagian kecil, di mana dari segi dokumentasi dalaman dan juga dokumentasi luaran. Dan dalam dokumentasi luaran, dalam dokumentasi luaran ini kamu pecahkan pula kepada dua, iaitu dokumen pustaka dan juga panduan pengguna. Itu untuk teknik leraian. Untuk teknik pengecaman corak pula adalah digunakan apabila dokumentasi dalaman dan juga luaran memberi maklumat penting tentang atau cara kepada pengguna. Maka teknik pengecaman corak dilakukan. Maklumat penting di sini adalah mengenai pembangunan dan juga penggunaan atau cara yang merupakan corak yang telah dicamkan melalui teknik tersebut. Apabila corak tersebut dicamkan, aspek yang paling penting bagi corak itu akan dianalisis. Maka maklumat tersebut perlu berada dalam dokumentasi yang berlainan, itu dokumentasi luaran dan dalaman dan luaran kamu perlu letak di secara berlainan, dan ini bergantung kepada pengguna lah. Untuk teknik peniskalaan, di mana dalam teknik peniskalaan ini penulisan komen adalah penting kerana dapat membantu pengatur cara mengingat semula ataupun membantu mereka memahami maksud segmen kod yang ditulis. Seperti yang kamu lihat ini, ini merupakan salah satu kod atau cara, iaitu untuk mengira luas dan perimeter sebuah padang bola. Maka dalam penulisan komen ini, inilah yang tulisan warna merah ini merupakan penulisan komen. Awak hanya perlu letakkan hashtag dan tulis sahaja komen-komen tersebut. Di sini komennya adalah atau cara untuk kira luas dan juga perimeter sebuah padang. Lepas tu pengisytiharan, pemboleh ubah dan juga pemalar lah. Lepas tu masukkan input. Ini merupakan proses dan juga output. Ini dapat memudahkan kerja menyenggara atau cara apabila sebarang perubahan perlu dibuat. Bila kita ada komen, maka bila kita nak buat proses seterusnya, maka tidak akan tertukar ataupun dengan kata lain, atau cara kamu yang buat atau cara yang kamu buat itu akan berada dalam susunan yang teratur lah. Jadi kita ke teknik yang keempat. Teknik yang keempat, di mana teknik ini merupakan teknik pengitlakan. Selepas mengenal pasti aspek penting yang dilakukan semasa teknik peniskalaan, anda perlu menghasilkan satu dokumentasi yang sebenar. Maksudnya, bila kamu sudah kenal pasti aspek yang penting dalam teknik peniskalaan, seperti yang kamu tahu, teknik peniskalaan ini merupakan
di mana kamu hanya perlu mengambil aspek yang penting sahaja dan meninggalkan aspek yang kurang penting. Okey, bila kamu dah kenal pasti aspek yang penting, maka dalam teknik pengitlakan ini kamu perlu hasilkan satu dokumentasi yang sebenar. Okey, ini merupakan contoh dokumen pustaka yang diperlukan oleh pengatur cara. Dokumen pustaka ini merupakan dokumentasi luaran lah, okey, di mana dokumentasi luaran terbahagi kepada dua, iaitu dokumen pustaka dan juga panduan pengguna. Tapi cikgu akan terangkan dahulu mengenai dokumen pustaka. Okey, dalam dokumen pustaka awak masukkanlah keperluan sistem pengendalian, iaitu menggunakan Windows. Kalau menggunakan laptop ataupun komputer, ada Windows lah, ada Windows 10, Windows 8 dan sebagainya. Okey, inilah yang cikgu cakap, keperluan perisian di mana kamu menggunakan Python 3.6.5. Okey, keperluan ingatan adalah minimum 2 GB. Maksudnya dalam untuk membuat tu cara tu kamu perlukan sebanyak 2 GB sahaja. Okey. Dan dalam dokumen pustaka juga kamu perlu ada pseudocode. Okey, di mana pseudocode ini awak buatlah proses-prosesnya dari mula, lepas tu masukkan input, lepas tu proses dan juga output. Okey, sampailah keluar hasil daripada input tersebut. Okey, itu pseudocode. Dan untuk carta alih pula awak hanya masukkanlah, okey, cuma dalam bentuk apa? Dalam bentuk shape lah, dalam bentuk telegram bulat ke, petak segi empat sama ke. Okey, itu asas ya. Asas awak perlu tahu maksud-maksudnya, maksud bentuk-bentuk. Okey, itu untuk carta alih. Okey, bagi kod arahan. Okey, ini untuk kod arahan. Okey, di mana cikgu telah tunjukkan tadilah contoh kod arahan. Ada penulisan komen, ada input, lepas tu ada proses dan juga output. Okey, ini merupakan contoh bagi kod arahan. Okey, itu untuk dokumen pustaka. Okey, ini cikgu akan tunjukkan kepada kamu contoh panduan pengguna, iaitu yang ada dalam dokumentasi luaran. Okey, ini merupakan contoh panduan pengguna yang membantu pengguna memuat turun dan juga membuka aplikasi Python. Okey, dalam panduan pengguna ini merupakan cara kita nak memuat turun perisian. Okey, contoh, okey, awak perlu typekan URL. Okey, lepas tu paparan berikut akan diperhati, pilih versi apa semua, lepas tu download. Okey, ini adalah cara untuk awak muat turun lah, okey, untuk aplikasi Python. Dan ini merupakan cara memasang perisian. Okey, ini merupakan langkah-langkah lah. Awak boleh rujuk. Okey, buka buku teks. Okey, buku teks pun ada, boleh rujuk. Okey, lepas tu klik start button, all program dan sebagainya lah. Okey, ni langkah 5 dan juga 6. Okey. Okey, jadi kita sudah habis 1.1 iaitu mengenai fasa dokumentasi, iaitu fasa yang kelima. Jadi cikgu akan terangkan mengenai 1.1.2 iaitu bagaimana nak buat pelaporan dalam penggunaan teknik pemikiran komputasional bagi setiap fasa pembangunan atau cara. Okey, daripada fasa yang pertama sampailah ke fasa yang kelima ini. Okey, perihal melaporkan sesuatu perkara secara terurus dan terancang berdasarkan format tertentu. Okey, mengapa kita perlu buat pelaporan ini? Adalah untuk memberi maklumat yang berguna tentang penggunaan teknik pemikiran komputasional dalam menyelesaikan sesuatu masalah supaya penggunaan teknik tersebut jelas dan juga ketara. Okey, sebab kita nak buat pelaporan ni, sebab kita nak bagi maklumat yang berguna. Sebab cikgu dah ajar kamu mengenai pelbagai teknik pemikiran komputasional, dari teknik peniskalaan, derayan, pengencaman corak, pengitlakan. Okey, jadi kamu dah ada ilmu mengenai teknik-teknik tersebut. Jadi bila kamu masukkan dalam pelaporan, okey, maka kamu telah memberikan maklumat yang berguna, okey, mengenai teknik-teknik yang telah kamu pelajari itu. Okey,
Jadi kamu boleh rujuk buku teks lah, muka surat 19 dan juga 22, bagaimana contoh pelaporan penggunaan teknik pemikiran komputasional digunakan dalam fasa pembangunan atau cara. Okey, jadi murid-murid, cikgu akan tunjukkan mengenai contoh pelaporannya. Okey, dalam contoh pelaporan, okey, ini merupakan contoh pelaporan di mana dalam teknik leraian, dalam fasa pertama iaitu analisis masalah, di mana dalam teknik leraian ini kamu pecahkan daripada masalah besar ke bahagian kecil. Contoh di sini adalah masalah besarnya adalah untuk membina atau cara mudah bagi mengira luas dan juga perimeter padang bola. Jadi bahagian kecilnya kamu pecahkan, kamu nak kira luas padang dan juga nak kira perimeter. Itu untuk fasa 1 iaitu analisis masalah dalam teknik leraian. Okey. Yang kedua adalah dalam teknik pengecaman corak, iaitu fasa yang kedua. Okey, reka bentuk atau cara. Okey, bagaimana dia buat, masukkan formula, teknik peniskalaan. Okey, ambil yang aspek yang penting sahaja. Okey, teknik pengitlakan. Okey, nanti awak boleh rujuk buku teks muka surat 19 ini. Okey, awak boleh rujuklah muka surat 19, 20, 21 dan juga 22, bagaimana pelaporan itu dihasilkan dengan menggunakan kesemua teknik-teknik komputasional dalam semua fasa pembangunan atau cara daripada fasa 1 hinggalah fasa yang kelima. Okey. Okey, jadi kamu sudah lihat bagaimana pelaporan dihasilkan. Okey. Kamu hanya boleh rujuklah buku teks muka surat 19 hingga 22 tu. Okey. Jadi cikgu akan membuat rumusan lah mengenai apa yang telah kita pelajari, okey, dalam 1.1, okey, dan 1.1 iaitu mengenai pembangunan atau cara. Okey, kita ada sekarang kita telah belajar 5 pembangunan atau cara, iaitu analisis masalah, reka bentuk atau cara, pengikutan, pengujian dan penyahpepijatan dan juga fasa dokumentasi. Jadi dalam fasa-fasa ini kamu juga telah mempelajari mengenai teknik-teknik, iaitu teknik leraian, teknik pengecaman corak, teknik peniskalaan dan juga teknik pengitlakan. Okey, jadi okey, dalam kelas pada hari ini juga cikgu telah ajar kamu mengenai fasa dokumentasi. Okey, dalam fasa dokumentasi ada dokumentasi dalaman dan juga dokumentasi luaran. Okey, bagi dokumentasi luaran terdapat 2, iaitu dokumen pustaka dan juga panduan pengguna. Dan cikgu telah ajar kamu juga mengenai bagaimana kita nak buat pelaporan dengan menggunakan teknik dan juga dalam pemikiran komputasional dalam semua fasa pembangunan atau cara. Dan cikgu harap kamu semua dapat memperoleh ilmu yang banyak mengenai apa yang telah kita pelajari. Dan cikgu harap kamu juga bersedia untuk belajar topik yang seterusnya, subtopik yang seterusnya, iaitu 1.2 bab 2, iaitu perwakilan data. Nanti kita akan belajar mengenai kriptografi dalam keselamatan data. Okey, kita akan banyak benda lah yang kita akan belajar selepas ni. Jadi cikgu nak kamu semua kukuhkan ingatannya apa yang cikgu ajar dari awal hinggalah fasa inilah, fasa dokumentasi ini, dan juga bagaimana kita nak buat pelaporan. Okey. Jadi sebelum bersurai, sebelum kita habiskan kelas, okey, cikgu akan bagi kamu semua latihan pengukuhan. Okey, kenapa cikgu bagi latihan pengukuhan ni adalah untuk
menguji kamu sama ada kamu ini fokus ataupun tidak, faham ataupun tidak mengenai pembelajaran yang cikgu ajarkan pada kamu semua pada hari ini. Jadi cikgu nak kamu semua buat latihan uji kendiri 1.1 pada muka surat 25 dalam buku teks ASK, iaitu kamu perlu buat kesemua soalan ini, okey, dari soalan 1 hinggalah 14. Okey, kalau dalam buku teks, okey, kamu boleh lihat di sinilah. Okey, uji kendiri 1.1 cikgu nak kamu buat daripada awal sampailah nombor 14, dan cikgu nak kamu semua hantar jawapan masing-masing dengan menggunakan WhatsApp lah kepada cikgu pada hari Rabu 24, okey, 24 hari bulan 3 2021 pada pukul 9 pagi. Ini merupakan tarikh akhir lah, tarikh akhir kamu hantar kepada cikgu. Okey, cikgu nak kalau kamu siap awal boleh hantar awal pada hari ini. Kalau lambatlah siap, okey, ada alasan apalah, okey, jadi kamu boleh hantarlah last. Okey, last akhir, tarikh akhir adalah pada hari Rabu pukul 9 pagi. Okey, itu sahaja untuk topik pembelajaran pada hari ini. Jadi kita sudah habis, okey, sudah habis bab 1. Nanti kita akan masuk bab 2 pula. Okey. Okey, jadi itu sahaja. Cikgu harap kamu semua faham apa yang telah cikgu ajarkan dan juga cikgu terangkan. Okey. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.